Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan versus Penang, yang mana Kelantan menang 2-0 hasil jaringan dari Ismail dan juga dari Fazrul Amir. Fazrul Amir adalah seorang player favourite saya yang saya minat daripada Liga Premier lagi. Dia masuk Liga Super menunjukkan positif side untuk game ni, dan Ismail pemain pertama diturunkan oleh Kelantan untuk game pertama beliau dan berjaya untuk menjaringkan gol. That is a good thing. Import yang berhasil kali ni, kemungkinan Nuha Marung takkan main lepas ni, melainkan kalau Ismail injured lah kan, kemungkinan. Dan untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, Kelantan FC melakukan pertukaran posisi ataupun pertukaran formation, yang mana pertukaran formation ni nampaknya memberi impak yang positif kepada corak permainan pasukan Kelantan. Bermain dengan back 4, Fazrul Amir kembali kepada bahagian winger, Ikhwan Yazid diturunkan sebagai first 11 untuk bermain sebagai right wing. Kita boleh nampaklah perubahan yang positif ditunjukkan oleh corak permainan pasukan Kelantan. Dan Faiz Mazlan bermain dengan Quest sebagai double pivot, dan juga Sifu yang bermain lebih kepada free roll untuk bergerak bebas di belakang Ismail pada perlawanan ni. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan lah. Apa perkara yang saya suka tentang pasukan Kelantan pada perlawanan ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Kelantan pada perlawanan ni adalah di bahagian winger mereka. Kalau kita lihat kepada perlawanan ni, positifnya tentang pasukan Kelantan adalah di bahagian winger, iaitu di bahagian kanan, terutamanya Ikhwan Yazid dan juga gandingan daripada Ghaffar Rahman, yang mana boleh saya katakan Ghaffar dan juga Ikhwan Yazid adalah antara dua pemain penting di bahagian kanan pasukan Kelantan dalam menggerakkan corak serangan dan juga membentuk combination play yang bagus untuk melakukan penetration ataupun untuk exploit kawasan pihak lawan di bahagian kanan lah. Dan kalau kita lihat bahagian kanan pasukan Kelantan ni, sebab apa Kelantan boleh masuk dan exploit kawasan tersebut? Sebab bahagian kiri pasukan Penang ni yang diketuai oleh Azmi Aris, dan mereka bermain dalam formation 3-4-3, mereka banyak kali terekspos di kawasan tersebut apabila pembentukan back 5 yang sepatutnya berlaku daripada segi transisi ketika bertahan gagal dilaksanakan dengan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Kelantan adalah mereka overload bahagian kanan dengan penggunaan daripada individu skill yang bagus daripada Ikhwan Yazid, yang mana dia boleh mengucang-ngacirkan dengan technical individu yang bagus, dengan gelecekkan, dengan dribble yang bagus, ball control yang bagus untuk masuk dan exploit bahagian wide area di kawasan tersebut. Dan dia juga mendapat support yang banyak daripada Ghaffar, yang mana Ghaffar sentiasa follow up dengan dia untuk buat overlap di bahagian kanan bagi memberi supporting play. So apabila Ikhwan Yazid tak boleh nak go, dia akan buka pada Ghaffar. Ghaffar memang dah ready kat belakang. Dan apa kelebihan yang ada pada Ghaffar ataupun advantage yang ada pada Kelantan apabila Ghaffar membantu Ikhwan Yazid dengan buat overlap adalah daripada segi quality crossing, yang mana quality crossing yang ditunjukkan oleh Ghaffar pada perlawanan ni memang sangat-sangat bagus lah, yang mana crossing dia memang on point, memang pandai meletakkan bola di sudut yang senang diambil oleh pemain Kelantan yang berada dalam D-box, dan mereka berjaya memanfaatkan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Ghaffar tersebut untuk menjaringkan 2 gol. So 2 hantaran yang dilakukan oleh Ghaffar berjaya menjaringkan gol untuk pasukan Kelantan. Kira Ghaffar antara faktor pasukan Kelantan berjaya menjaringkan gol pada perlawanan ni ketika pasukan Kelantan menyerang di bahagian kanan. Dan untuk bahagian kiri, kalau kita lihat daripada segi penggunaan Fazrul Amir untuk game ni memang dia bertindak dengan cemerlang lah, yang mana Fazrul Amir punya kelebihan individu memang laju. Kita tahu dia boleh kucak-kacirkan pertahanan, tetapi yang menariknya tentang Fazrul Amir pada perlawanan ni adalah bagaimana dia melakukan ataupun menempatkan position diri dia di dalam D-box sewaktu bahagian kanan menyerang. Bermaksud di sini, kalau kita lihat gerakan pasukan Kelantan menyerang di bahagian kanan, maka pemain-pemain yang berada di bahagian kiri, mereka akan menempatkan ataupun overload kawasan D-box untuk menerima hantaran tersebut. Jadi apabila pemain Kelantan di bahagian kanan cross ataupun sebagainya, akan ada sentiasa di bahagian ataupun posisi, sama ada di outpost ataupun dekat goal post dan sebagainya, akan ada player yang menanti untuk menyambut bola tersebut. So that is a good thing. Akan ada lambakan player Kelantan yang boleh untuk menerima hantaran-hantaran tersebut. Dan benda yang sama juga berlaku sekiranya Kelantan menyerang di bahagian kiri, maka pemain-pemain tengah dan juga pemain-pemain Kelantan
akan masuk lebih ke dalam D-box untuk overload bagi menerima hantaran-hantaran tersebut. That is a good thing lah. Dan untuk Afzal, walaupun game ni kita boleh katakan Afzal taklah banyak sangat naik untuk support kepada Fazrul, tetapi in term of defending, sebenarnya Afzal ni lah yang memberi kelebihan kepada Fazrul Ahmed untuk bertindak dengan lebih efektif di bahagian hadapan. Sebab kalau kita tengok Afzal ni dia lebih kepada more to defensive. Ada jugalah yang dia nak buat overlap dan sebagainya. Cumanya untuk game ni daripada segi overlap yang dilakukan oleh Afzal untuk memberi supporting play kepada Fazrul agak kurang menjadi. Tetapi sebenarnya kita orang kata apa, Afzal sebenarnya melakukan tugas dah dengan baik. Dia dah memberi cover yang bagus untuk memastikan sekiranya Fazrul naik, dia boleh cover bahagian defense. So apabila kena counter ataupun kena serang, Afzal dah boleh fokus more to defense sahaja daripada untuk naik. So that is a good thing. Maksudnya balance. Bahagian kiri Kelantan ni balance. And Fazrul menyerang, Afzal lebih pada bertahan. Kalau dua-dua naik menyerang, tiba-tiba kena counter, agak rugilah kan. So benda tu pun baguslah untuk pasukan Kelantan. Itu perkara pertama lah yang saya suka. Yang kedua, yang saya suka tentang pasukan Kelantan ni adalah di bahagian tengah, iaitu Quest dan juga Faiz dengan Faiz Mazlan, yang mana bagi saya pembentukan dua midfield di bahagian tengah ni sebenarnya memberi impak yang positif, yang mana Quest sebagai holding midfielder, Faiz Mazlan, dua-dua player ni agresif. Mereka berjaya menetralkan bahagian tengah pasukan Penang daripada bertindak dengan lebih efektif ketika dalam corak menyerang. So mereka berjaya untuk buat dirty work, mereka bermain dengan transisi yang baik, mereka cover back four dengan baik, mereka tutup ruang di bahagian tengah. So Quest dengan Faiz ni adalah dua player yang bagus lah. Dan ketika menyerang, Quest akan stay deeper, Faiz akan naik sikit di half space untuk melakukan protection ataupun untuk progress the ball untuk menjadi connector. So benda tu positif jugalah untuk pasukan Kelantan. Dan yang terakhir di bahagian hadapan, iaitu Sifu dan juga Ismail, yang mana boleh saya katakan Ismail ni sebab dia adalah player import yang baru sampai dan first game dia main dengan Kelantan, tetapi import yang diberikan adalah besar berbanding dengan import yang bawa masuk hari itu Nuha Marong kan. So untuk game ni boleh saya katakan Ismail Akinade, kelebihan dia adalah dia rajin, work rate yang bagus, fizikal yang bagus, dia boleh menang aerial duel dengan Rafa Victor, itu adalah satu yang bagus. Dia first heading goal kan. So dia adalah lebih orang kata apa, lebih kreatif, lebih aktif, lebih agresif bermain sebagai striker di hadapan, dan dibantu pula oleh Sifu, yang mana Sifu walaupun kita tahu dia main right wing back, tetapi untuk game ni dia lebih kepada bebas. So dia boleh banyak bergerak daripada satu posisi ke satu posisi untuk bermain dengan lebih selesa. So benda tu memberikan kelebihan untuk pasukan Kelantan bagi melakukan gerakan yang lebih efektif ketika menyerang. Dan transisi Kelantan ketika bertahan pun bagus untuk game ni, yang mana kita boleh tengok ketika Kelantan menyerang, mereka cepat untuk recovery mereka punya position balik untuk menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Penang FC pada perlawanan ni. So overall bagi saya Kelantan bermain dengan baik waktu first half. Second half ada beberapa pertukaran pemain, yang mana pertukaran pemain ni pun positif, terutamanya masuk Muhaimin. Kita boleh nampak dia ada player, dia adalah seorang player yang kreatif. Mungkin kita patut cuba gandingan daripada Muhaimin dengan Ismail pula lepas ni, and untuk bermain sebagai first 11 di separuh masa pertama. Kita boleh tengok mungkin lebih efektif ke apa, kita tengok nanti kan. Tapi overall Kelantan menunjukkan performa yang bagus, pertukaran formasi dan juga posisi yang bagus dari Choi Mun Sik. So mereka deserve untuk menang lah. Untuk pasukan Penang, apa yang boleh saya katakan adalah mereka bermain dalam situasi 3-4-3. Tetapi dalam formasi ni, game ni mereka sebenarnya agak kurang daripada segi transition, yang mana kalau kita lihat apabila mereka menyerang, mereka tak banyak support daripada wingback untuk exploit bahagian wide area pasukan lawan. Dan dalam pada masa yang sama, di bahagian tengah Adriano terlalu isolated, dia banyak bergerak seorang, tak ada backup daripada bahagian tengah untuk membuka ruang kepada Adriano. Giovanni Gomez pun isolated, berkeserangan di bahagian hadapan, tak ada support yang banyak. So boleh saya katakan 3-4-3 yang kurang menjadi daripada pasukan Penang di setiap department. Banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan adalah lebih kepada individual play. Bermaksud Adriano dapat bola, dia seorang bawa bola daripada bahagian tengah nak masuk ke dalam D-box. Giovanni Gomez dapat bola, tak ada orang dapat support dia. Di bahagian wide area, wingback tak naik untuk support bahagian hadapan, dan juga tak banyak yang cover. Sebab main wingback ni dia kena naik turun, attack defense, attack defense, tetapi tak ada benda tu. Dalam game ni memang transisi kurang. Kalau tengok game first dengan game kedua, pasukan Penang ni menjadi, tetapi untuk game ni pasukan Penang kurang menjadi. Saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin mereka perlu check balik dan bangkit untuk
untuk the next game, terutamanya lawan dengan Kedah nantilah, lawan dalam Piala FA. And so mungkin mereka perlu check balik. Defend pun untuk game ni agak kurang. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.